Kek TV KPM. Bersua kembali dalam slot tahap 2 masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, bersama juga dengan Ustazah Rahmawati dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Azliana. Baik Ustazah, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula? Okey, baiklah murid-murid, insya-Allah untuk slot segmen yang seterusnya kita akan mempelajari tentang tindakan bukti beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Okey, bagaimana tindakan kita? Bagaimana perbuatan kita untuk membuktikan kita ni sememangnya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid ya, Luqman? Betul Ustazah. Okey, kita lihat. Yang pertama, saya seorang Muslim yang taat akan melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat. Taat itu maksudnya patuh pada perintah. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya solat 5 waktu. Kita kena taat ya, Luqman. Kita kena solat 5 waktu. Jangan tinggal solat. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya puasa di bulan Ramadan. Maka hendaklah berpuasa di bulan Ramadan. Itu membuktikan bahawa kita ialah sebagai Muslim yang taat, iaitu akur pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menjauhi maksiat, perkara-perkara kemungkaran, perkara yang dilarang. Kalau perkara yang amal soleh ni, perkara kebaikan, perkara-perkara yang mendatangkan pahala. Yang mendatangkan pahala yang Allah Ta'ala suruh semua kita kena buat. Kita kenalah kumpul pahala banyak-banyak. Kemudian yang Allah Ta'ala larang, contohnya mencuri, ejek kawan, mengumpat, semua itu perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Kita hendaklah menjauhinya ya Luqman. Betul, jangan Tazah. Sekali buat ya. Gosip-gosip ya. Jangan suka bergosip Betul. Okey. Baiklah, seterusnya saya sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meyakini semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dan berusaha dengan tekun untuk berjaya. Contohnya, kita sebagai murid, kita nak menjadi murid yang cemerlang. Cemerlang dalam peperiksaan. Sekarang dah tak ada periksa kan dalam PBD. Kita nak faham dan fokus nak kuasai sesuatu tajuk dan topik itulah. Macam mana cara kita nak pandai, nak kuasai sesuatu topik, sains ke, matematik ke, bahasa Inggeris ke, agama Islam ke, macam mana caranya? Adakah kita nak terus-terus berserah kepada Allah? Mestilah kita kena usaha dulu. Betul. Kita bila cikgu suruh pergi sekolah, kita pergi sekolah. Dah datang sekolah, kenalah masuk kelas. Fokus. Apa yang cikgu ajar dalam kelas. Latihan yang cikgu bagi, kita kena buat. Jangan tiru pula bila cikgu bagi kerja sekolah. Dah belajar, datang sekolah, belajar sungguh-sungguh, jawab latihan yang cikgu bagi. Kemudian, kita hendaklah sembahyang, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita dah usaha ikhtiar, kemudian barulah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh terus nak serah kepada Allah Ta'ala. Kena usaha dulu. Kena usaha dulu. Bersungguh-sungguh. Bila kita dah berusaha bersungguh-sungguh, barulah kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berdoa pun, kita digalakkan berdoa banyak-banyak. Allah Ta'ala ni dia suka ya hamba-Nya. Lagi banyak dia berdoa, lagi banyak kita meminta kepada Allah Ta'ala, lagi Allah Ta'ala tu suka. Janganlah kita meminta kepada benda lain. Contohnya kita nak pandai, kita pergi jumpa dukun ke bomoh ke. tak boleh lah. Tak boleh ya. Kita hanyalah hendaklah berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, saya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui saya mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan nikmat dengan sebaiknya dan sentiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada rumah, kita ada sekolah untuk tempat kita belajar. Bila Allah Ta'ala dah bagi kita nikmat untuk mendiami sebuah rumah, kita kenalah jaga rumah kita elok-elok. Bila ibu kata bersihkan rumah, kita bersihkan rumah. Jangan pula kita buat sepah kat rumah kita. Kemudian Allah Ta'ala beri kita nikmat peluang untuk pergi sekolah. Kenalah pergi sekolah, belajar betul-betul. Jangan suka
jangan suka ponteng. Allah Ta'ala beri kita nikmat anggota badan yang sihat. Mata untuk melihat, kenalah tengok benda yang berfaedah, jangan tengok benda yang bukan-bukan. Betul. Telinga untuk mendengar, dengar orang mengaji, dengar perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan gunakan telinga kita untuk dengar perkara-perkara yang tidak berfaedah. Tangan ni fungsinya untuk apa? Untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, nak tolong kawan, tolong ibu bapa, tolong angkat barang. Jangan pula kita gunakan tangan kita ni untuk mencuri ke, cubit kawan ke. Tak boleh. Kaki kita pun Allah Ta'ala kurniakan nikmat anggota badan yang sempurna, yang sihat. Jangan pula kita bawa diri kita ke tempat-tempat maksiat. Contohnya pergi mana? Pergi disko ke, pergi tempat-tempat melepak dekat tembok yang tak tentu arah. Baik kita pergi ke library ke pusat sumber, pergi ke tempat-tempat, pergi ke masjid, ke surau, tempat yang boleh berjumpa dengan banyak orang yang ilmuwan dan juga orang yang soleh. Pahala pun dapat. Ya, Ustazah, pahala pun dapat. Dan kemudian hendaklah sentiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Antara zikir yang boleh kita sebut, yang kita boleh lafazkan adalah seperti Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita boleh berzikir di mana-mana saja, walau di mana kita berada. Walaupun kita tengah dalam belajar, tengah tengok siaran Ustazah ni pun berwasi lagi boleh berzikir di dalam hati. Subhanallah, Subhanallah. sedapnya suara Ustazah kita. Dapat pahala tu. Dapat pahala je. Ya, betul. Kemudian, seterusnya, uji minda. Okey. Okey. Soalannya, Soalan kelima Ustazah. soalan yang kelima, boleh Ustazah minta, Ustazah nak minta adik Arisa. Arisa ada Arisa? Ya. Okey, Arisa. Ustazah nak minta tolong Luqman untuk bacakan soalan yang kelima. Boleh Ustazah. Soalan yang kelima berbunyi, pilih pernyataan yang benar. Saya seorang Muslim yang taat. Saya ke, Ustazah? seorang Muslim yang taat. Okey, ya betul. Ya, betul. Saya seorang Tepuk sikit Muslim untuk kawan yang kita. taat. Okey, baiklah Ustazah. Berikan 1 bintang untuk Arisa. Ya. Okey, baiklah. Tahniah Ustazah ucapkan. Baiklah, soalan 6. Ada siapa yang nak menjawab? Okey, angkat traffic light masing-masing. Angkat traffic light masing-masing. Semuanya berebut. Bagus. Semuanya berebut nak jawab. Ustazah nak pilih adik Amni lah. Okey, Amni. Luqman boleh tolong bacakan soalan yang ke-6? Boleh Ustazah. Ya. Soalan yang ke-6, bagaimanakah cara saya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Taala? Saya sentiasa mengagungkan Allah. Okey, saya sentiasa mengagungkan Allah. Ya, kita lihat apakah Betul ke jawapannya. jawapannya? Ya, Ya, betul. betul. Tahniah. Tahniah, Okey, Amni Amni. layak mendapat 1 token daripada Ustazah Rahmawati. Ya. Okey. Okey, baiklah, tadi kita dah belajar bagaimanakah tindakan kita, perbuatan kita. Seterusnya kita nak lihat apakah tindakan dalam kehidupan seharian sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah dan mengagumi kebesaran Allah. Apa lafaz-lafaz yang boleh, apa zikir-zikir yang boleh kita sebut apabila kita berada di beberapa situasi yang berikut. Contohnya, ucap subhanallah setiap kali melihat benda yang cantik. Contohnya kita lihat kucing yang comel, bayi yang comel. Ya, Kita hendaklah sentiasa bolehlah mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Baiklah, Ustazah nak minta adik Firas. Adik Firas. Firas. Ya, saya Boleh baca, boleh tolong sebutkan subhanallah 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, ya betul. Alhamdulillah. Okey, baiklah Ustazah nak dengar Amni pula. Cuba bantu Ustazah sebut subhanallah. Amni, Ya. boleh bantu Ustazah sebut perkataan subhanallah? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, betul. Bagus. Kemudian Arisa. Arisa boleh bantu Ustazah sebut subhanallah 3 kali? Arisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, ya betul. Kemudian Alia, Ya. boleh bantu Ustazah sebut subhanallah 3 kali? Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Okey, ya, tahniah, betul. Semuanya telah menjawab dengan bagus. Okey, baiklah kita tengok ucapan yang kedua. Apakah ucapan yang kedua? Ucaplah Alhamdulillah setiap kali mendapat perkara yang baik. Ya Luqman, contohnya orang bagi makanan kat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenyang, Ya, sedap. dapat duit gaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi kuat tu Ustazah. Lagi kuat dia. Kemudian ada orang bagi hadiah kat kita. Ucap Alhamdulillah. Betul. Diberi kesihatan yang bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat kawan-kawan yang baik. Alhamdulillah. Jadi murid-murid pun hendaklah sentiasa mengamalkan ucapan Alhamdulillah. Okey, baiklah. Ustazah nak dengar Firas. Firas boleh ucap Alhamdulillah. Firas, Ya. sebutkan ucapan Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. 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 Ya, betul. Bagus. Arisa, boleh tolong Ustazah sebutkan ucapan Alhamdulillah? Alhamdulillah. 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 Ya, betul. Alia, boleh bantu Ustazah sebut Alhamdulillah? Alhamdulillah. 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 Ya, betul. Amni, boleh bantu Ustazah sebut Alhamdulillah? Alhamdulillah. 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 Ya, betul. Alhamdulillah. Semuanya boleh mengucapkan Alhamdulillah dengan baik. Kemudian, ucap Allahu Akbar setiap kali melihat perkara luar biasa daripada kemampuan kita. Contohnya yang besar, alam cakrawala, planet, bumi kita ni. Bila kita lihat matahari, bulan, bintang, ada hutan yang tebal. Kita tak mampu nak cipta semua itu. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menciptakannya. Hendaklah menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, contohnya manusia, kita tengok bangunan-bangunan yang tinggi. Betul, Ustazah. Memang ciptaan manusia nampak hebat. Tetapi sebenarnya idea dan ilham itu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Manusia itu sendiri pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ciptakan. Jadi sehebat mana pun manusia ni sebenarnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baiklah. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Uji minda. Okey, ada sesiapa nak jawab? Sila angkat traffic light Okey, masing-masing. cepat. Okey, cepat. Siapa dulu? Wah, berebut ni, Ustazah. Berebut. Semuanya nak jawab. Baiklah. Ustazah pilih Alia lah. Okey, Alia. Okey, Alia. Okey. Sedia Alia Okey, boleh Luqman tolong bacakan soalan yang ke-8? Boleh Ustazah. Ya. Soalan yang ke-8. Lafaz zikir yang sesuai diucapkan apabila melihat Apabila melihat pelangi yang cantik dan bunga yang cantik. Alia, apa dia zikir yang sesuai? Pelangi yang indah, subhanallah. Bunga cantik, subhanallah. Oh, subhanallah. Subhanallah. Betul jawapan Alia tu. Tahniah. Ustazah berikan Okey. 1 bintang. Saya tampal Ustazah Ya. Baik. Betul. Pelangi yang Baiklah, cantik. seterusnya siapa lagi nak jawab? Sila angkat traffic Okey, light. cepat. Cepat. Siapa lagi nak jawab? Siapa cepat dia dapat. Okey, baiklah Ustazah nak tanya Arisa lah. Arisa. Okey. Luqman, boleh bantu Ustazah bacakan soalan yang ke-9? Boleh Ustazah. Soalan yang ke-9. Lafaz zikir yang sesuai diucapkan apabila Apabila mendapat hadiah. Ada orang bagi hadiah kat kita dan kita dapat menjawab soalan dengan cemerlang. Apa ucapan yang sesuai, Arisa? Lafaz zikir yang sesuai? Mendapat hadiah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berjaya berperiksaan, alhamdulillah. 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 Kedua-dua jawapan Arisa betul. Tahniah. Jadi Arisa layak mendapat lagi 1 bintang. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Angkat traffic light. Angkat traffic light. Okey, Ustazah nak tanya Firas lah pula. Firas. Okey. Luqman boleh tolong bacakan soalan yang ke-10? Boleh Ustazah. Ya. Lafaz zikir yang sesuai diucapkan apabila melihat matahari dan yang kedua hutan. Ya, Firas. Apa dia lafaz zikir yang sesuai? Kita melihat betapa hebatnya matahari ciptaan Allah dan juga hutan tebal ciptaan Allah. Apa lafaz zikir yang sesuai?
Apabila melihat matahari, ucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ucaplah Allahu Akbar. Ya, betul. Alhamdulillah. Tahniah Ustazah ucapkan kepada Firas. Okey. Baik, Ustazah. Okey. Ada lagi soalan, Ustazah? Itu saja soalan kita setakat ni. Baik, terima kasih kepada Ustazah dan terima kasih juga kepada murid-murid kita. Jadi kalau kita jumpa sesuatu yang hebat, ucaplah Subhanallah, Allahu Akbar dan sebagainya. Baiklah, kita nak berehat seketika. Boleh, Ustazah? Ya, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam slot tahap 2.